So semua ni terjadi dalam masa yang singkat tau. Dah lah kapal tu tak stabil. Boleh pelang collab macam bawa RZ. Memang lipat lah cerita dia. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kes kali ni Abang Boy nak bertendang sikit. Hari tu Abang Boy dah cover pasal kes kontroversi Didi and Friends. Lepas tu Abang Boy cover pula kes pembunuh bersiri yang gila-gila kejam. Tengok darah pun boleh ceret guys. Sebelum tu pula Abang Boy cover kes ajaran sesat yang meragut lebih 900 nyawa dalam masa satu hari je. So Abang Boy fikir dah lah tu, kita bawa bertenang sikit. Penat weh, kalau banyak sangat kes gila-gila ni, takut Abang Boy pula yang gila kang. So kali ni Abang Boy nak cover kes lain pula, kira macam level geli-geli je lah. Tapi tu tak berbanding, kes kali ni tak best tau. Abang Boy nak korang bayangkan lah, dalam masa satu hari je 304 nyawa melayang. Dan cara dorang hilang nyawa pula sangat-sangat sadis guys. Korang nak tahu tak, cara paling seksa untuk orang mati adalah mati lemas geng. Mati lemas lah cara yang paling seksa. Dan nak lagi teruk, insiden ni boleh dielakkan, tetapi disebabkan ketamakan dan sikap acuh tak acuh daripada pihak berwajib, 300 lebih nyawa melayang macam tu je. So kalau korang dah ready, sediakan kudap siap-siap, let's go. Hari ni sekali lagi kita akan pergi ke negara kesayangan korang, iaitu Korea Selatan. Specifically barat daya daripada ibu kota Seoul, di sebuah bandar pesisiran pantai yang bernama Ansan City yang terletak di wilayah Gyeonggi. Kawasan ni sebenarnya adalah kawasan industri dan juga penempatan kebanyakan kilang-kilang yang menjadi tonggak ekonomi negara Korea Selatan. Di sinilah tinggal seorang remaja yang bernama Kim Jin Tae. Dia ni baru je berusia 15 tahun tau. Pada hari tu sebenarnya dia memang excited gila. Sebab dia sepanjang tahun dia dan kawan sekolah dia dah plan nak pergi ke Jeju Island untuk tujuan lawatan sambil belajar. Bukan sikit-sikit geng. Seramai 325 student daripada sekolah menengah Danwon di Bandar Ansan, dan juga 14 daripadanya adalah cikgu. So pada petang 15 April 2014, Kim dan juga kawan-kawannya bergerak daripada pekarangan sekolah menuju ke jeti. Muka masing-masing memang ceria gila bai. Ini kali pertama dia pergi ke Jeju tau. Masing-masing buat plan nak pergi mana, nak buat apa bila sampai, dan macam-macam lagi lah. Kapal feri yang diorang naik ni memang dah berulang-ulang kali dah ulang-alik daripada pelabuhan Incheon ke Jeju Island. Ini adalah perjalanan yang ke-241 sepanjang dia beroperasi di bawah syarikat barunya. Feri ni sebenarnya telah dibeli daripada sebuah syarikat perkapalan Jepun pada tahun 2012. Sebelum tu pula, feri ni beroperasi daripada tahun 1994. Feri ni sebenarnya mempunyai kapasiti penumpang seramai 921 orang dan 35 kru kabin. Selepas feri ni dibeli oleh syarikat Chonghaejin Marine, feri tu telah melalui ubah suai untuk menampung lebih ramai orang guys. Dia tambah 2 lagi level untuk kabin penumpang. So kalau ikut kiraan, seramai 112 orang boleh dimuatkan dalam level baru ni. Bukan tu je tau, tempat letak kenderaan pun diorang tambah juga. Sebelum kapal tu dimodified, berat yang mampu ditampung adalah 900 tan. Tetapi selepas dia dah modified, berat dia increase jadi 1450 tan. Hoi, banyak gila mat. So pada mulanya ubah suai ni tak lepas pun inspection. Tetapi entahlah macam mana entah, menurut Korea Registry of Shipping, bila diorang check blueprint kapal, diorang tak dapat apa-apa masalah pun. So diorang luluskan tanpa banyak bunyi. Diorang hanya recommend untuk pihak kapal menukar berat maksimum daripada 1450 tan ke 987 tan saja. Daripada awal pun berbau ikan kan. So anyway, kapal feri ni telah dinamakan MV Seawall dan mula beroperasi pada 15 Mac 2013. MV Seawall membuat perjalanan ulang-alik ke Pulau Jeju sebanyak 3 kali seminggu. Perjalanan pula akan mengambil masa lebih kurang 13 jam setengah dan cover perjalanan sejauh 425 km satu trip guys. Pada hari tu, ini adalah perjalanan yang ke-241 bagi feri ni. Pada 15 April tu, seramai 443 penumpang telah menaiki kapal tu dan 325 daripadanya adalah student daripada Danwon High School. Walaupun penumpang adalah separuh daripada berat maksimum, tetapi kereta-kereta yang masuk melebihi had pula. So pada hari tu, dikatakan MV Seawall angkut 2215 tan guys. 1228 tan lebih berat daripada yang dibenarkan. So
So ikutkan sebelum ni pun MV Seawall pernah buat hal. Dia pernah angkut seberat 3,600 tan. So setakat 2,000 lebih ni memang tak ada hal lah. Ini bukan kali pertama diorang angkut muatan berlebihan. Cara diorang nak settlekan masalah ini adalah dengan merendahkan center of gravity kapal tu. Kapten mengarahkan untuk membuang sebahagian besar air dalam tangki balas untuk menampung berat ekstra yang kapal ni terpaksa tanggung. Cuma masalahnya dekat sini adalah kapten kapal sebelum ni pernah membuat aduan yang kapal feri ni ada masalah tak stabil kalau muatan lebih. Susah nak kendali kalau kapal ni dalam keadaan macam tu. Tetapi biasalah guys, nak repair bukan sikit-sikit anak punya duit. So company buat tak reti je pasal aduan ni dan tak buat apa-apa pun pasal kerosakan ni. So selepas semua 443 penumpang dan 185 kenderaan selamat naik ke feri, kapal pun mula bergerak. Kapal tu sepatutnya bergerak daripada pelabuhan pada pukul 6.30 petang tau. Tetapi disebabkan kabus tebal pada hari tu, kapal MV Seawall hanya diberikan pelepasan pada pukul 9 malam je. Tapi yang peliknya pada malam tu kapal-kapal lain semua decide untuk berlabuh dan delay trip diorang pada pagi besoknya. Tetapi MV Seawall ni buat degil guys. Dia berkeras juga nak bergerak malam tu. Kapten kapal pada malam tu adalah Lee Jong Seok yang berumur 69 tahun. Dia adalah seorang yang berpengalaman dalam mengemudikan kapal-kapal besar. Tetapi ini adalah kali pertama dia mengendalikan kapal feri. Dia sebenarnya dipanggil untuk menggantikan kapten yang kebetulan sakit pada hari tu. Dia pun dah berapa kali lalu dekat dalam perjalanan tu. So dia pun fikir, tak ada hal lah, ini sama je macam hari-hari lain dia. Tetapi dia tak tahu kapal dah lain. Sekarang ni satu-satu masalah tengah tunggu masa nak meletup je. Pada masa yang sama, Kim dengan kawan-kawan dia tak boleh tidur geng. Diorang tengah seronok bersembang dalam bilik kabin tu. Yelah, masa tengah tak ada cikgu kan, macam-macam lah diorang sembang. Siapa crush masing-masing lah. Lepas tu start cerita hantu pula lah. Masing-masing tak nak tidur. Padahal masing-masing tengah mengantuk tu. Last-last, pintu diorang disebut oleh cikgu. Terkujat seko-seko. Dah lah tengah cerita hantu. Setelah dipaksa tidur, barulah seko-seko terhege-hege tarik selimut. Tengah Kim sedap-sedap tidur tu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan bayan dia bergoyang dengan agak kasar. Masing-masing tergolek daripada atas katil geng. Dah kenapa ni kan? Pada masa ni Kim tengok handphonenya. Dah pukul 8.46 pagi. Beberapa minit selepas tu, enjin feri terus berhenti. Dan yang lebih menakutkan, feri tu seakan sengit pula. Satu announcement telah diberikan oleh kapten kapal supaya penumpang ni duduk dekat tempat masing-masing dan jangan bergerak. Of course lah, pada masa ni semua penumpang dah start panik dah. Tapi diorang cubalah untuk menenangkan diri masing-masing. Kalau nak ikutkan, diorang sebenarnya dah dekat dah nak sampai ke Jeju Island pada masa tu tau. So mungkin ini adalah kerosakan biasa dan kru kapal tengah cuba untuk repair. Kim tengok dekat luar tingkap. Apa yang dia nampak hanya laut je. Langsung tak ada darat. Sudah, takkanlah kita ni jauh lagi kan. Sebenarnya diorang berada dekat terusan yang bernama Mienggol. Apa yang berlaku adalah pada pukul 7.30 pagi, shift telah diambil alih oleh third mate yang bernama Pak Han Kyul dan juga jurumudi yang bernama Cho Jun Ki. So elok je diorang masuk dekat terusan Mienggol ni pada pukul 8.20 pagi. Third mate telah mengarahkan kepada jurumudi untuk tukarkan pengemudian autopilot kepada manual. Ini disebabkan kawasan terusan tu agak berbatu dan juga arus deras. Satu arahan telah dikeluarkan pada pukul 8.46 pagi daripada third mate Pak kepada jurumudi. Arahan tu adalah untuk membelok 5 darjah. Selepas 2 minit daripada arahan pertama, satu lagi arahan untuk membelok 5 darjah lagi. So jurumudi pun lipatlah 10 darjah. So benda ni membuatkan kapal tu hilang keseimbangan. Bila third mate perasan yang diorang ni dah tersasar, dia keluarkan lagi satu arahan untuk balas 5 darjah ke arah bertentangan. Tetapi jurumudi ni tak tahulah apa yang dia makan pada pagi tu. Dia pun pening. Dia tambah lagi 5 darjah ke arah yang sama. So total dah jadi 15 darjah. So semua ni terjadi dalam masa yang singkat tau. Dah lah kapal tu tak stabil. Boleh pelang collapse macam bawa RZ. Memang lipat lah cerita dia. Disebabkan bebanan yang berlebihan, enjin kapal terus berhenti secara automatik guys. Nak menambahkan lagi kerisauan tu, kapal feri tu sengit sebelah kiri tau. Pada pukul 8.50 pagi, kapal feri tu dah sengit 30 darjah. Ditambahkan pula masa kenderaan dan kargo dimuat naik, tak ada satu pun yang diikat dengan kapal. So kenderaan ni semua mengesok sebelah kiri geng. Sudah. Walaupun penumpang dah start risau, tetapi diorang yakin yang cabin crew akan buat sehabis baik untuk repair masalah ni. Tak berapa lama selepas tu, kapten kapal mengarahkan kru enjin untuk meninggalkan bilik enjin dan naik ke kabin pengemudi. Kim dan kawan-kawan yang lain cuba untuk keluar rumah dan beritahu apa yang terjadi. Ada yang call menangis-nangis, ada yang menjerit-jerit, ada yang kelihatan tenang dan ada juga yang risau. Pada pukul 8.55 pagi, panggilan kecemasan pertama telah dibuat
dibuat oleh kapten kapal kepada pengawal pantai Korea Selatan. Satu kapal telah dihantar untuk mengetahui keadaan kapal feri yang sengit tu. Pada pukul 9.03 pagi, kapten kapal telah membuat panggilan kepada wakil syarikat dan bagi tahu tentang apa yang berlaku ni. Tetapi wakil syarikat dekat hujung talian ni tak berapa bijak pula. Berapa kali dah dia nak terangkan apa yang berlaku tapi dia masih tak faham. Panggilan tu saja ambil masa 35 minit kan. Pada masa yang sama, dua kapal kargo telah membuat report pada VTS ataupun Vessel Traffic Service yang kapal MV Seawolf ni dalam bahaya. Dah memang sengit sangat dah pada masa ni. Ada kemungkinan kapal tu akan tenggelam. VTS ni cuba pula kontak kapal MV Seawolf beberapa kali, tetapi disebabkan diorang ni duk kecoh-kecoh dengan wakil syarikat diorang, talian tu tak dapat get through tau. Last pada pukul 9.20 barulah VTS dapat membuat panggilan. By now dah 33 minit berlalu tau, dan kapal feri tu dah tenggelam sikit demi sikit. Pengawal pantai mengarahkan kru kapal supaya memberi arahan kepada penumpang untuk memakai jaket keselamatan secepat mungkin. Pengawal pantai pada masa ni dah on the way dah. Tetapi korang nak tahu tak apa yang kru kapal buat? Diorang tak sampai pun arahan tu. Diorang siap memberikan alasan yang PA diorang rosak. Selepas daripada ni, kapten kapal menyuruh semua kru untuk menyelamatkan diri dan tak payah risaukan pasal penumpang, sebab katanya akan ada orang akan selamatkan penumpang ni semua. Kapal penyelamat akan tiba dalam masa 10 minit dan helikopter pula akan sampai dalam masa 1 minit. So tak ada apa-apa yang perlu diorang risaukan. Penumpang semua akan diselamatkan tak lama lagi. So apa benda ni buat? Diorang terjun guys. Gila weh. Abang Boy tak tahulah sama ada korang tahu benda ni atau tak. Dalam undang-undang maritim, kapten kapal bertanggungjawab atas nyawa semua penumpang dan juga kargo dekat dalam kapal tu. Walaupun semua penumpang dah diselamatkan pun, dia masih lagi bertanggungjawab atas kapal tu tau. So bukan senang nak cabut macam tu je. Silap hari bulan, dia boleh kena dakwa guys. Sebab itulah kapten kapal Titanic tak cabut walaupun kapal Titanic tengah tenggelam. Dia mati bersama kapal dia. Pada orang yang pernah bekerja kat atas kapal lah. Kalau Abang Boy salah, mungkin korang boleh betulkan. So sekarang ni penumpang masih lagi beranggapan yang kapten dan juga kru tengah duk repair masalah diorang ni. Paling kurang tidak pun kru akan bagi arahan untuk diorang selamatkan diri. Tetapi korang nak tahu tak pesanan kapten sebelum cabut? Dia cakap duduk di tempat masing-masing. Korang akan diselamatkan tak lama lagi. Lepas tu dia terkejun kan? 안전하니까 가만히 있으라고. 그리고 주는 거야. 주는 나오고. 영어 왜다 그러잖아. 그 지하철도 그렇잖아. 안전하니까 좀만 이따 달라고 했는데 지하철 무서운데. 우리 진짜로 이만큼 귀여운 거야. 진짜야 나간 이거. 사람들을 살고. Siut lah gila orang macam ni. Pada pukul 9.45, keadaan kapal dah jadi teruk gila dah. Dah sengit gila-gila dah geng. Air pun dah start masuk kat dalam kabin. Kim dah seorang kawan yang bernama Chu tengah bergaduh ni. Kim cakap dia nak tunggu penyelamat sampai. Tetapi Chu cakap kalau kita tunggu mungkin benda dah terlambat. Dah lah ada satu pintu je nak keluar. Tingkap pun dah tenggelam dalam air geng. Last Kim, Chu dan seorang lagi kawan terus redah dan mula bergerak ke atas. Pada masa ni lah memang chaos mat. Ada yang menjerit, ada yang menangis. Masing-masing tengah cuba selamatkan diri diorang. Masa tengah redah air tu, tiba-tiba Kim merasakan arus yang deras kuat sangat sampaikan dia dan kawan dia terjatuh ke dalam air. Mujurlah pada masa tu Chu ni sempat berpaut dekat tiang. Masing-masing cuba untuk tarik diri diorang ke atas. Dan selepas 10 minit bertarung, akhirnya diorang sampai juga kat pintu keluar. Pada masa ni dah tak nampak kapal lah geng. Kapal dah terbalik terus. Diorang bertiga terus terjun. Dan entah macam mana tah Kim terlepas genggaman tangan Cho. Ini laut lepas tau. Dekat terusan Mianggol tu. Arus bukan boleh bawa main geng. Memang kuat gila. Sekejap je Cho lesap dari pandangan. Mujurlah Kim telah ditemui oleh satu bot nelayan yang kebetulan lalu dekat situ. Dia dan seorang kawannya telah diselamatkan. Cho telah didapati lemas dan tubuh dia ditemui 1 km daripada tempat kejadian. Sepanjang semua ni berlaku, ada juga penumpang yang reda dengan apa yang berlaku ni. Diorang sempat menghantar teks kepada keluarga yang tersayang. Ada juga yang call dengan mengatakan ini mungkin panggilan terakhir diorang. Masing-masing dah pasrah geng. Dah tak nampak jalan keluar dah. Satu-satunya jalan keluar dah penuh dengan air. Pada pukul 11.48 pagi, belakang kapal feri itu telah tenggelam. Pada pukul 12, bahagian depan pula tenggelam. Dan tepat pada pukul 1, kapal feri MV Seawolf tenggelam sepenuhnya. Walaupun dengan segala usaha penyelamat, jalan untuk sampai ke penumpang dekat dalam air tu memang tertutup geng. Diorang dah tak boleh buat apa dah. Masuklah ikut mana pun memang tak boleh. Of course family bila dah tahu benda macam tu terjadi dekat anak-anak dia orang, memang kelang kabut lah. Ada yang membuat panggilan kecemasan kepada polis, ada yang call adun, ada yang call ambulans. Tapi korang nak tahu tak apa yang siutnya pasal ni? Tengah chaos tu, pihak berwajib membuat announcement di TV yang kesemua penumpang berada dalam keadaan selamat. TV tahu yang buat announcement ni. Tetapi pada esok paginya, berita sepenuhnya telah dilaporkan. Diorang menjumpai mayat-mayat terapung di permukaan air. Mau tak mengamuk rakyat pada masa tu. Seram
seramai 170 orang berjaya diselamatkan dan hampir separuh daripada itu diselamatkan oleh bot-bot orang awam dan juga nelayan yang datang membantu. Korang nak tahu tak pukul berapa pegawai pantai sampai? 40 minit selepas panggilan kecemasan yang pertama, tahu tak? Dalam pada masa ni, semua jalan untuk sampai ke penumpang dah berada dekat dalam air dah. Walaupun dalam keadaan darurat tu, pihak berwajib seperti askar pantai dan juga pasukan penyelamat hanya sampai di tempat kejadian pada pukul 2.40 petang. Seramai 110 pasukan penyelamat bersama-sama dengan 40 penyelam cuba sedaya upaya diorang untuk menyelamatkan siapa saja yang masih hidup. Tetapi semuanya dah terlambat, geng. Korang nak tahu tak pasal apa? Start daripada panggilan kecemasan dibuat kepada VTS, beberapa pasukan penyelamat international sebenarnya dah cuba untuk offer perkhidmatan diorang untuk membantu seperti Jepun, China. Tetapi kerajaan Korea menolak bulat-bulat, geng. Kerajaan tak nak dilihat lemah dalam mengendalikan usaha penyelamat. Dorang ni lebih mengutamakan air muka daripada nyawa rakyat sendiri. Presiden negara Korea Selatan pada masa tu memang barai juga, geng. Korang nak tahu tak apa yang dibuat pada masa kejadian ni berlaku? Menurut report, Presiden Park Geun-hye dikatakan tak keluar-keluar daripada bilik tidur dia. Dia sendiri mengarahkan kepada semua staf untuk tak kacau dia nak tidur pada pagi tu. Pada pukul 10 pagi, setiausaha dia drive sendiri ke rumah Presiden untuk bagi tahu apa yang berlaku. Presiden Park hanya dilihat di pusat kawalan operasi menyelamat pada pukul 4.30 petang. Sebelum dia sampai dekat pusat tu, dia pergi buat rambut dulu, geng, dekat salon pada pukul 2.30 petang. Dah lah datang lambat. Itu pun tak lama, tahu tak? Selepas lebih kurang setengah jam, Presiden Park belah balik ke rumah macam tak ada apa-apa berlaku je. Serius gempak doh Presiden negara macam ni. Kalau wakil rakyat faham lah masa nak undi kemain janji itu ini. Tetapi masa diperlukan, dia hilang. Tapi dalam kes ni, Presiden, Mat, aduh, jam. Pada pukul 6 pagi seterusnya, sebanyak 29 kapal terbang dan helikopter dan juga 171 kapal bekerjasama dalam operasi menyelamat. Tetapi tak ada apa nak selamatkan pun dah sebenarnya. Sekarang ni dalam proses mencari mayat je. Peluang untuk hidup dah jadi zero. Kapal dah memang betul-betul tenggelam dalam air dah. Bila pihak berwajib membenarkan rakyat biasa menyertai operasi menyelamat, jumlah penyelam daripada 40 orang sekarang ni dah jadi 500 lebih orang dah. Tetapi malangnya, guys, walaupun ramai gila yang join, operasi terpaksa dihentikan pada pukul 2 petang disebabkan cuaca tak menentu. Pada hari ketiga, pam udara disalurkan ke dalam kapal feri Seawall. Benda ni untuk memberi peluang kepada mana-mana yang masih hidup. Diorang nak bagi bekalan oksigen yang mencukupi sebelum diorang diselamatkan. Tetapi semuanya dah terlambat, guys. Beratus-ratus mayat dibawa keluar daripada dalam feri tu. Ada juga mayat yang hanyut di bawah arus. Nak menambahkan lagi kesedihan, 2 penyelam telah kehilangan nyawa mereka selama operasi menyelamat tu berlangsung. Dan pada 17 Julai pula, satu helikopter yang membawa 5 orang ahli bomba terhempas di dalam air. Kelima-limanya telah kehilangan nyawa diorang. Akhirnya, tragedi ini telah meragut 306 nyawa, 299 orang penumpang, 2 penyelam awam dan 5 orang anggota penyelamat, dan 9 lagi mayat masih lagi tak ditemui. Setelah semua aktiviti penyelamat ni dihentikan, Presiden Park telah membuat sidang media memohon maaf atas apa yang berlaku. Dia meletakkan kesalahan di badan pemeriksaan dan juga syarikat pengoperasi kapal feri MV Seawall atas apa yang berlaku ni. Beberapa bulan selepas insiden ni, kerajaan Korea telah memberikan kontrak kepada syarikat luar daripada China untuk cuba menyelamatkan bangkai feri MV Seawall. Semasa dalam kerja salvage tu, 4 lagi mayat telah ditemui. Mayat telah menjalani ujian DNA untuk mengetahui identiti diorang, dan sehingga ke hari ini seramai 5 lagi mayat masih belum ditemui. Bangkai MV Seawall terkubur di dasar laut sedalam 44 meter. Syarikat Shanghai Salvage mengambil masa selama 3 tahun, geng, untuk menaikkan kapal tu ke permukaan. Macam Abang Boy cakap lah, terusan tu memang teruk dia punya cuaca. Sekejap okey, sekejap bendung. Arus laut pula bukan boleh buat main, kemain punya derah. Dikatakan berat MV Seawall pada masa diorang cuba untuk naikkan tu adalah seberat 8,500 tan, guys, disebabkan selut dan juga berat benda asing. Sisa bangkai feri tu telah dibawa ke pelabuhan Mokpo yang berada sejauh 80 km daripada tempat kejadian. Operasi ni menelan belanja sebanyak $90 juta dan membabitkan seramai 400 orang pekerja. Okey, sekarang ni kita cerita pula pasal undang-undang. Takkan orang yang bertanggungjawab boleh hidup happy, kan? Memang tak lah, guys. Serta-merta kapten kapal dan juga kru telah ditahan atas dakwaan membunuh. Pada 15 Mei 2014, Kapten Lee dan 3 orang anak kapal telah didapati bersalah atas dakwaan membunuh tanpa niat, dan 13 lagi orang anak kapal telah didapati bersalah atas dakwaan meninggalkan kapal. Macam Abang Boy cakap lah tadi,
Kapten dan juga kru kapal bertanggungjawab atas semua penumpang dan juga kargo barangan. Tak daripada mula saat penumpang dan kargo masuk kapal sampailah penumpang dan juga kargo meninggalkan kapal. Diorang tak boleh cabut. Kalau cabut, memang pisang guys. Dalam apa saja bencana yang menimpa, kapten kapal kena buat sehabis yang boleh untuk menyelamatkan nyawa penumpang dulu dan juga kargo diorang. Kapten Lee Jong Seok telah dihukum penjara sepanjang hayat. Ketua engineer kapal telah dihukum penjara selama 10 tahun atas tuduhan lalai dalam menjalankan tugas. Pengawal pantai yang mendapat panggilan kecemasan yang pertama telah dihukum penjara selama 4 tahun atas tuduhan lalai dan membunuh tanpa niat. 13 orang lagi anak kapal telah dihukum penjara di antara 18 bulan hingga 12 tahun atas kesalahan masing-masing. Nak tahu tak apa lagi yang barai? Dalam sesi siasatan, jaket keselamatan memang tak cukup untuk kesemua penumpang. Ada di antara mayat ditemui diikat bersama-sama menggunakan satu jaket keselamatan. Diorang berpelukan guys macam ni, pakai satu jaket je. Memang sedih gila tu. Ada satu tu, budak perempuan berumur 6 tahun berjaya diselamatkan. Sedar-sedar je dah dekat hospital. Mak ayah dah gone guys. Mak ayah dia korbankan jaket keselamatan untuk dipakaikan oleh anak diorang. Diorang tak pakai tak apa, asalkan anak diorang ada peluang untuk diselamatkan. Owner kepada syarikat MVC World sepatutnya kena tangkap sekali tau. Tetapi dia dikatakan sempat melarikan diri. Jenuh orang cari. Mula-mula tu orang ingatkan dia sempat lari ke China. Tetapi beberapa minggu sebelum pembicaraan bermula, mayatnya ditemui di sebuah lapangan padi. Dikatakan dia telah dibunuh oleh seseorang. Kes tu sampai ke hari ini masih tak diselesaikan tau. Walaupun semua yang bertanggungjawab telah dihadapkan ke muka pengadilan, tetapi ada seorang je yang masih belum terima hukuman, iaitu Presiden Park. Makcik ni telah menjanjikan untuk membubarkan Badan Pengawal Pantai dan akan membentuk satu badan baru di bawah Agensi Keselamatan Pusat yang lebih efisien. Presiden Park juga berjanji untuk membenteras aktiviti korupsi dalam kerajaan. Tapi tak boleh buat apa geng. Janjilah bulan bintang pun, nasi dah jadi bubur tau. Itulah kau. Penting sangat tidur dan pergi salon kau tu. Ambil. Pada pilihan raya yang berlangsung pada tahun 2017, dia terus tersingkir geng. Padan muka. So benda yang terjadi ni telah membuka mata kepada masyarakat dunia tentang korupsi yang teruk sangat dekat Korea Selatan. Korang fikirlah, benda-benda macam ni bukan sekali terjadi geng. Even kapal MV Seawall ni pernah membawa kargo seberat 3,600 tan. Tak ada siapa pun yang larang, tak ada siapa pun yang datang cek. Semua buat acuh-acuh tak acuh je. Untuk apa semua tu? Semua hanya untuk penuhkan poket masing-masing. Kapten kapal dan juga kru pun boleh tahan dia orang punya bodoh piang tu. Diorang langsung tak fikirkan pasal nyawa penumpang guys. Diorang hanya risaukan diri sendiri je. Disebabkan ini, 306 nyawa melayang dalam keadaan yang sangat-sangat menyisakan. Serius geng. Macam manalah kru kapal dan juga kapten masih boleh lagi teruskan hidup tanpa rasa bersalah. Di antara 325 orang pelajar dan cikgu daripada sekolah Danwon High School, hanya 75 je yang hidup, termasuklah Kim. Kehidupan diorang pun bukan senang juga geng. Dia ada satu perasaan yang dipanggil survivor's guilt tau. Menurut Kim, dia salahkan diri sendiri. Bukan dia yang patut hidup pada hari tu, tetapi Cho. Benda itulah yang menghantui diri dia sampai ke hari ini. Selama 10 tahun dia cuba melawan depresi dan perasaan untuk mengambil nyawanya sendiri. Susah gila kot dia nak move on. Dia cuba sedaya upaya dia untuk menyembunyikan identitinya sebagai salah seorang mangsa yang terselamat dari tragedi MV Seawall. Sebab dia takut orang salahkan dia tau tak. Korang bayangkanlah, nak masuk universiti pun susah. Sebab apa tau? Sebab siapa saja student yang terselamat daripada tragedi ni akan diberi kemasukan khas di mana-mana universiti kerajaan. Tetapi bila mak bapak mangsa lain yang tahu, memang kena kecam kau-kau geng. So memang diorang tak boleh nak move on. Mangsa yang hidup ni stuck. Sampaikan Kim sendiri mengatakan dia patut mati pada hari tu. Sebab nak hidup selepas kejadian adalah lebih teruk daripada mati. Gila guys. Impact dia teruk gila kot. Abang Boy tak tahulah. Pada mula Abang Boy start research pasal kes ni, Abang Boy ingatkan benda ni habis sampai kapten kapal kena dakwa je. Tetapi lagi dalam korek, lagi parah tu dia punya impact. Salah dia dekat pelbagai peringkat. Daripada start kapal tu diorang modified sampailah ke hari kejadian. Semua yang involved, semua tak boleh pakai. Termasuklah Presiden negara Korea Selatan tu sendiri. Entahlah guys. Seperti biasa Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.